putar balik, dicari kat orang. Dan hari ini ditarik balik pengharaman itu dan disebarkan di tengah masyarakat. Dah 50 tahun lebih lah. Rupanya ia adalah satu permata yang sangat berguna bagi orang-orang kita, orang Melayu. Sabah pernah sebut apa? Orang Melayu ni, tak apa saya pun Melayu. Kan apa salah kita bahas isu Melayu? Saya Melayu dan saya bangga jadi orang Melayu. Zabah sebut kita ni daripada dia beranak sampai membesar sampai mati semua nak dibantu. Semua nak dibantu. Maknanya kita ni jadi orang pemalih lah. Sebab semua disiapkan. Dan kita tak ada daya usaha kita sendiri untuk kita berdikari dengan kaki kita sendiri. Itu kritikan Zabah terhadap kita. Dan daripada dia lahir, Melayu ni, membesar sampai dia mati. Tuan-tuan fikirlah. Waktu lahir tu memang dia perlu bantuan lah sebab nak membesar. Dah membesar tu minta itu, minta ini, nego, minta bantuan kerajaan. Nak belajar, minta bantuan kerajaan. Apa lagi? Semua nak minta bantuan orang. Mati pun tentu je. Harapkan hadiah pahala daripada orang. Cuba tuan-tuan fikir. Dah mati harap pahala sampai. Padahal telah dinyatakan bahawa bila mati anak Adam tu habis. Cuba kita buka. Kita buka buku, terima pandangan orang lain dan kita sendiri. Syaratnya kita mesti ada ilmu. Kita nak jadikan masyarakat Kuala ni orang yang dekat dengan buku-buku, dekat dengan orang yang ada pengetahuan, supaya pemikiran kita ini terus membangun. Kalaulah akal umbi ni dah kuat, rakyat Kuala ni dah ada pemikiran, dia boleh berfikir secara sendiri, tak dibantu kat orang, tak dicucuk hidungnya tu. Saya fikir Pilah ni kita akan jadi satu contoh kepada masyarakat luar di sana. Masalahnya kita hari ni mudah ditipu kat orang sebab kita ilmu tak ada, ilmu pengetahuan tak ada. Dan kita tak berani nak bagi pemikiran kita sendiri. Kita dicucuk hidung, kebanyakan kita dicucuk hidung sebab ilmu tak ada. Pertama, orang yang kuat menipu ni, orang politik kuat menipu sebab dia nak pengaruh. Kadang-kadang orang bawahan ni, dia tak sadar dia kena tipu, dia pun ikut je. Kemana di bawaan tak ditanya pun. Kemana nak bawa saya ni, sepatutnya tanya lah, tak. Dia ikut. Kemudian yang kuat menipu ni, orang agama kuat menipu. Kadang-kadang pakai apa? Sorban tebal, jubah. Tuan-tuan bayanglah duit ni. Harga RM1 lah, boleh jadi RM1. Ni. Modal RM1 boleh jadi RM100, RM50. Saya bagi contoh lah kan? Kalau tuan-tuan boleh terima lah. Ini saya lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua supaya kita dapat berfikir ya? Anak-anak nak peksa, buatlah satu majlis. Wah, ini modal RM1 jual tapi RM50. Padahal kekuatan untuk anak tu cuma daripada diri dia sendiri, bukan sebab dia air dia. Di samping doa anak ayah ibu bapa dia sendiri. Itu sebenarnya kekuatan dia. Bukan pasal ni kadang-kadang orang ambil kesempatan. Tapi doa daripada Rasulullah tentang tu ada lah. Tapi usaha sendiri itu perlu ada. Itu yang mustahak. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, yang mustahak kita jangan kena tipu dengan orang. Kita jangan mudah ditipu kat orang. Sebab itu apa pun pergerakan kita mesti ada pengetahuan supaya kita tak ditipu kat orang. Dan kita buat keputusan berdasar kepada penilaian kita sendiri. Bila kita dah ada ilmu pengetahuan, baru boleh kita buat penilaian. Nak cari ilmu pengetahuan ni bukan susah pula kepada tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang daripada pengalaman kita sendiri. Kemudian daripada pembacaan kita, daripada pergaulan kita. Maka dekatilah. Pertama, dekatilah orang-orang yang seperti ini supaya kita boleh bina jati diri kita sendiri. Kemudian saya nak sebutlah perubahan
Ini sorak kepimpinan kita kat kampung kita ni. Seperti telah disebutkan oleh Musi MPKK tadi, kita tak ada unsur politik yang menyebabkan kita ni jadi orang yang fanatik dengan kumpulan dia sendiri. Sebab fanatik, taksub ni memang dilarang oleh agama kita. Jangan fanatik dengan kumpulan sendiri. Sebab saya sendiri mengalu-alukan kehadiran Tuan Haji Fadil Osman. Beliau adalah calon PAS dalam pilihan. Dan dari segi bantuan kepada masyarakat kampung ni, jangan kita memilih dia ni orang pemangkang ke, dia ni orang bukan kumpulan kita. Syaratnya kalau dia susah, kita bantu. Ciri kriteria dia, kalau dia susah dan layak untuk menerima bantuan, kita bantu. Dan kita dah bagi guideline pada semua MPKK Dun Pilah ini. Formula ni mudah ya. Kalau orang susah cari kita, minta bantuan kat kita, itu tanda kita gagal. Kita gagal untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Sebab itu pastikan orang susah ni jangan datang kat kita untuk dia minta itu minta ini. Biar kita cari dia. Sebelum dia datang kat kita cari orang-orang susah ni, bantu mereka. Sebab mereka memang layak untuk dibantu. Kemudian dari segi perubahan apa kita nak bawa, kita mesti, pemikiran kita mesti ganjil daripada orang. Pemikiran kita ni mesti ganjil daripada orang. Kalau sama ya, mata orang ramai itu tak akan tertumpu ke kita. Kalau kita ganjil, mata orang ramai ni mesti dia tertumpu ke kita. Tapi buat kerja yang betul lah, jangan buat kerja yang tak senengah. Kau pakai selipar terbalik kau menang orang tak senengah. Buat kerja yang betul. Buat kerja yang betul yang menyebabkan mata tu tertumpu ke kita. Perhatian orang ramai tu tertarik ke kita. Saya dah bagi satu cadangan. Contoh apa perubahan kita nak buat. Contohnya di kampung ini Masjid Seri Pilah. Dan saya dah sebut pun kat mana-mana dalam Masjid Seri Pilah. Mungkin bukan di sini lah. Masjid hari ini dia megah masjid banyak duit. Betul tak? Masjid hari ini megah kerana dia banyak duit. Dalam bank account 10,000, 100,000, juta pun ada. Tapi dalam dasar agama kita macam mana kalau kita ada duit? Kita belanjakan. Betul tak? Cuba semak dalam peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita untuk kita melaksanakan dakwah Islamiah. Duit itu kalau kita dapat, kita belanjakan dan dia akan datang berlipat kali ganda balik. Saya tak ingat surah berapa. Bapak saya ustaz, saya bukan ustaz. Tak hafal lah Quran hadis, tak hafal. Kemudian macam mana kita nak bangunkan masjid ini agar dia dapat perhatian daripada ahli karya ini, supaya ahli karya ini mudah, senang untuk dia dekat dengan masjid. Kita wujudkanlah aktiviti anak-anak muda, anak-anak kecil, supaya mereka ni dekat dengan masjid. Tapi yang ini masjid seolah-olah tak mesra kepada anak-anak, tak mesra kepada anak-anak muda. Bila anak-anak pergi sembahyang, dipisah-pisahkan, ditegah-tegah. Kemudian duit yang saya sebutkan tadi, masalahnya kita wujudkan pula. Kita cari betul-betul orang susah dalam kampung ini, kampung kita ini, kita bantu mereka. Kita bantu mereka. Dan jadikan masjid ini tempat riadah untuk anak-anak muda. Jadikan masjid ini institusi yang melahirkan pelbagai aktiviti. Jangan jadikan masjid ini tempat yang sunyi, seolah-olah macam tempat bertapa. Jangan jadikan masjid ini tempat sunyi, seolah-olah kita lihat masjid ini tempat orang-orang bertapa saja. Cuba kita, ini yang kita nak cuba ubah. Seperti yang dilontarkan baru-baru ini oleh Menteri
agama kita. Dia takkan ketuk pintu orang rumah, pintu rumah untuk cukup orang berkawat. Cuba kita semak belakang itu apa maksudnya. Kalau orang minum arak dalam rumah, kenapa kita tak ketuk pintu, tangkap? Dan banyak benda-benda maksiat yang lain lagi, kita tak buat benda yang sama. Kenapa? Sedangkan aib orang, seseorang jangan kita hebohkan. Tetapi kenapa kita tumpukan soal khalwat saja? Sebab itu di luar tabir kita. Demikian macam ini, tengok semak, tengok apa hujah yang diguna pakai oleh Dr. Mujahid. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, dari segi hal-hal lain, seperti yang disebut di YB, kita tak bersihat supaya saya terpaksa tanggung. Kita dalam Dunpilah yang 23 NPKK untuk kita jaga. Dan kita minta tuan-tuan sendiri guna jalan terus, jangan tunggu orang lain untuk mulakan. Kita harus jadi orang yang memulakan sesuatu kegiatan. Jangan nak tunggu NPKK sendiri bergerak baru kita nak bergerak. Sebab kita adalah ejen perubahan. Kita mesti jadi orang yang mendahului. Kita mesti bergerak. Walaupun kadang-kadang dalam poket kita tak ada duit. Kita walaupun tak ada duit, kita harus bergerak ke depan. Dan insyaAllah dari segi perkembangan pergerakan di sini, saya akan selalu berhubung. Pihak YB pun sendiri akan selalu berhubung dengan NPKK untuk kita mudahkan pergerakan kita di sini. Sehingga selain daripada itu tak adalah yang apa nak saya sampaikan. Dan ada satu lagi soal adat. YB kita ni exco kepada expo kesenian kebudayaan dan adat istiadat. Dan potensi pilah ni sebenarnya adalah adat pepatih yang menjadi perpegangan kita. Ini soal adat yang diguna pakai untuk membina bangsa kita pada waktu suatu ketika dulu dan dipelihara sampai ke hari ini. Dan kita juga tak mahu adat ini dijadikan satu institusi yang dimuseumkan. Kita tak mahu adat kita ini, adat orang kita ini hanya jadi bahan tontonan kepada masyarakat luar. Kita mahu adat kita ini diimplementasikan dalam kehidupan kita sendiri. Sebab warisan bangsa yang kuat, bangsa adalah bangsa yang tahu sejarah dia sendiri dan dia pelihara sejarah dia sendiri. Sebab itu kita juga mungkin akan adakan perbincangan dengan ketua-ketua adat inti bagaimana untuk kita naikkan martabat institusi adat ini di kalangan masyarakat kita. Sebab kita dah jadi pemerintah, kita boleh buat, dan saya yakin kita boleh buat. Anak-anak kita ni mesti kita didik dengan adat kita, supaya anak-anak kita ni jangan orang yang tak tahu adat. Adat untuk kita berkomunikasi dengan orang tua macam mana. Orang tua dulu dah ajar kita dah. Takkan kita nak abaikan dan kita nak buat adat baru pula. Soal perukunan rumah tangga dah disiapkan dan perlu kita jaga. Ini soal adat yang perlu kita laksanakan secara harian. Dan kita tak mahu ianya menjadi satu bahan yang dipertontonkan sahaja kepada masyarakat. Dan peluang inilah perlu kita ambil. Dan soal adat yang mengongkong perkembangan masyarakat penduduk perlu kita fikirkan. Seperti banyak tanah-tanah adat yang tak boleh nak dibangunkan, rumah-rumah pusaka yang banyak terbengkalai, ini perlu kita fikirkan. Adat yang mengikik itu perlu kita leraikan. Yang usang diperbaharui, ini yang perlu kita fikirkan supaya adat ini tidak ditinggalkan oleh anak-anak muda.
Saya ingat sekadar itulah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan apa yang saya lontarkan ini adalah pemikiran saya sendiri. Mudah-mudahan mana yang betul itu boleh ambil, kalau tak boleh pakai itu tolak ke tepi. Dan yang mustahak bagi saya, ilmu pengetahuan itu sangat mustahak bagi kita, untuk kita jadikan dasar perjalanan kita, agar perjalanan kita ini tidak tersasar. Biarlah perjalanan kita ini dilandaskan dengan pengetahuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.